Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruh dan kekasihnya Allah. Fi kulli lamhatin, dalam tiap-tiap kelipan mata. Wa nafasin, dan nafas yang keluar masuk. Berbilang-bilanglah meluasi ilmu Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Memadalah Allah bagi kami Tuhan sebagai wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ya muallima Ibrahim al-hikmata allimni. Wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah, maka alimkan kami. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ilahi, Tuhanku, anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku. Wa ridhaka matlubi, dan hanya redamu yang aku tuntut. A'tini, karuniakan kepada kami ya Allah mahabbataka, kasih kepadamu. Wa ma'rifatak, dan mengenali dirimu ya Allah dengan sebenar-benar pengenalan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bibarakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini, yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, yang alhamdulillah pada hari ini kita dah masuk kepada bab yang kedua daripada nasihat berkenaan 3 perkara. Maknanya apa tuan-tuan? Hari itu kita membincangkan berkenaan nasihat berkenaan 2 perkara. Dan bermula hari ini kita masuk pula nasihat berkenaan 3 perkara. Dan bab ini merangkumi 50 nasihat. Ada 50 nasihat. 7 daripadanya daripada hadis baginda Nabi SAW. Sedangkan selebihnya daripada athar, sama ada daripada as-sahabah, tabi' dan sebagainya. Dan pada hari ini kita masuk kepada suatu nasihat yang begitu penting, yang perlu kita sama-sama fahami benar-benar, berkenaan merungut, susah hati dan merendahkan diri kepada orang kaya. Tulis di ruangan komen. Apa tajuk dia? Merungut, susah hati, merendah diri kepada orang kaya. Dan nasihat yang kita akan dengar pada hari ini adalah daripada Rasulullah SAW dengan satu matlamat. Mudah-mudahan bila kita dapat faham nota ini pada hari ini, kita cuba beramal. Walaupun sedikit, walaupun perlahan, walaupun lambat, yang paling penting setiap apa yang kita belajar, matlamat kita bagaimana aku nak amalikan ia dalam kehidupan. Jelas ke jelas? Jadi apa khabar anda pada pagi ini? Tolong jawab di ruangan komen. Saya sihat Ustaz, selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya suka juga mendengar apa khabar batin anda pada pagi ini. Dan batin anda sihat ke? Apakah yang batin anda perlukan? Makanan apakah yang perlu diberi makan? Dan apakah hakikat yang sebenarnya batin itu kehendaki dalam dunia yang sementara ini? Saya nak tahu juga
supaya update kalian boleh membantu circle-circle yang baru, sahabat yang baru. Oh, ini yang mereka nak, ini yang mereka minta. Jelas ke jelas? Baik. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi faka'annama yashku rabbahu. Jaga. Wa man asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. 2. Wa man tawadha'a li ghaniyyi li ghinahu faqad dhahaba thulutha dinihi. Allah, Allah, Allah. 3. Artinya apa? Jom sama-sama kita tulis di ruangan komen. Sementara tuan-tuan update kesihatan tuan-tuan, tuan-tuan update hati tuan-tuan, tuan-tuan tak update di manakah level yang kalian berada. Sementara tuan-tuan tag nama orang-orang yang anda sayang. Jom bersama-sama kita tulis. Sabda Nabi SAW, man asbaha, barang siapa di pagi hari. Tuan-tuan saya nak tanya sekejap, barang siapa ni siapa? Cuba jawab dulu. Nabi bersabda, man asbaha, barang siapa berpagi-pagi. Kalau dia convert bahasa Melayu kita, barang siapa di pagi hari. Dan kalau bahasa Arab asalnya, wa man asbaha, barang siapa berpagi-pagi. Jawab sekejap, siapa man ni? Man. Man ni siapa? Saya nak tuan-tuan jelas. Setiap kali belajar dengan saya, walaupun saya tak alim, dan setiap kali kita muzakarah, tuan-tuan kena jelas macam mana cara saya nak memahatkan ilmu pada hati. Siapa man ini? Di IG. Jawab sekejap. Man asbaha, siapakah barang siapa berpagi-pagi ia? Bangun pagi dia buat benda ni. Siapa man ni? Saya masih lagi menanti jawapan di ruangan komen. Sebab sokmo saya je beri makan. Dah. Yang ni saya nak tuan-tuan pula ikhtiar sendiri. Junati Jusuh dah kata, akulah tu. Dah. Lagi. Siapa lagi? Dah. Man asbaha, barang siapa berpagi-pagi. Nur Lili, akulah tu. Kata dia. Badrul Syam, akulah. Terima kasih. Cukup 3 orang update. Baik. Man asbaha, barang siapa berpagi-pagi. Siapa dia? Sayalah tu. Bangun-bangun pagi je. Wa huwa yashku dhiqal ma'ashi, mengadu tentang kesusahan hidup. Bangun je pagi, kita lah mengadu dekat orang, mengadu dekat adik-beradik tentang susahnya hidup. Sama halnya, faka'annama yashku rabbahu, samalah halnya ia merungut kepada Tuhannya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sama juga. Dan siapa bangun pagi-pagi, dia mengadu dengan orang, susah hidup dia, sama dengan dia mengadu kepada Allah. Sama je, rupa tu sama. Jaga, 1. Baik. Yang kedua, kita baca sampai habis. Wa man asbaha li umurid dunya, barang siapa, yakni akulah tu. Aku ni bangun pagi-pagi je, li umurid dunya, berasa susah hati kerana pekerjaan dunia. Susah sangat duk fikir. Sale naik tak naik. Bangun-bangun pagi duk fikir sale. Berniaga macam ni hari ni jadi ke tak jadi. Bangun pagi-pagi duk fikir projek. Li umuri dunia, barang siapa man asbaha, aku ni kalau bangun pagi je duk fikir susah hati kerana urusan duniawi, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, berarti di pagi itu aku dibenci oleh Allah Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allah Ta'ala benci aku. Allah Ta'ala benci aku. 2. Wa man tawadha'a li ghaniyyin la ala sawab. Li ghinahu, dan barang siapa, akulah tu juga, merendah diri kepada orang kaya kerana hartanya. Kita rendahkan diri, kita sanggup jatuhkan ego kita. Sebab apa? Dia tu kaya, nanti dia boleh tolong aku, dia boleh bantu aku. Tuan-tuan, na'udzubillah min zalik. Ya Allah, minta jauh. Ya Allah, aku yang perangai macam ni, faqad dhahaba thulusa dinihi, maka sungguh
telah keluarlah 1/3 daripada agamanya. Afwan, 2/3 hilang. Nilai agama itu 2/3 telah hilang daripada diriku. Allah, Allah. Berapa tuan-tuan? Sulusa, 2/3. 2/3 hilang agama. Lenyap agama dalam diri. Lenyap agama dalam diri. Hilang agama dalam diri. Baik. Syarahan. Sememangnya sebarang aduan hanya layak disampaikan kepada Allah. Yang ni kita telah jelas. Nak mengadu apa-apa hanya mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni jelas. Sebab mengadu kepada Allah Taala itu merupakan satu doa. Kita sembang, kita bercakap, hadir pada hati, hadir pada ingatan, itu semua doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan pengaduan kepada sesama manusia adalah menjadi petanda bahawa seseorang itu tidak rela dalam menerima bahagian ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum saya nak syarah, saya nak tuan-tuan jelas dahulu. Kita sekarang ni dalam bicara ilmu tasawuf. Satu ilmu yang bagaimana ilmu ini nak membantu kita mengupgrade amalan hati. Kalau tuan-tuan tak faham tajuk besar, tuan-tuan tak akan faham tajuk kecil. Saya ulang balik. Kalau tuan-tuan tak faham tajuk yang besar, tuan-tuan tak akan faham kesinambungan tajuk yang kecil. Kalau tuan-tuan tak akan faham metod ataupun apakah madah mata pelajaran yang kita belajar, tuan-tuan tak akan faham huraian-huraian yang dibawa datang. Jadi, kita sekarang ni sedang belajar ilmu akhlak dan tasawuf. Maka, bila mana kita sedang belajar dan muzakarah, dan saya bukan mengajar dah, kita muzakarah, ingat memperingati dalam perbahasan atau tajuk besar ilmu tasawuf, maka huraian-huraiannya pasti berbentuk akhlak dan tasawuf. Dan terima kasih kepada tuan-tuan yang terus like, share dan tag nama orang yang anda sayang. Kerana apa? Kita nak orang yang kita sayang itu, mereka juga berjaya kepada peningkatan akhlak dan tasawuf. Maknanya, saya ulang balik, bila mana kita bahas tentang ilmu akhlak, ilmu tasawuf, maka huraiannya cenderung ataupun mestilah berpandukan, berpaksikan akhlak dan tasawuf. Tetapi waktu yang sama, tidak menafikan fiqih, tidak menafikan syariat. Maksud saya begini, habis tu Ustaz, takkan saya tak boleh mengadu langsung dengan orang hidup? Jelas ke jelas? Siapa yang pernah tertanya-tanya soalan ini? Jawab sekejap, mengaku sekejap di ruangan komen untuk saya bantu. Tuan-tuan akan tertanya-tanya, habis tu Ustaz, nak mengadu pada Allah sahaja, takkan kita tak boleh mengadu kepada orang yang hidup? Mengadu kepada suami, mengadu kepada mak, mengadu kepada ayah, mengadu kepada sahabat, mengadu kepada best friend, BFF, best friend forever. Contoh. Langsung tak boleh ke Ustaz? Contoh. Siapa yang pernah ada perasaan begini? Jawab sekejap di ruangan komen. Untuk saya bantu, dengan tidak menyalahkan, dengan tidak mengiyakan, tetapi saya nak ajar proses. Dengan tidak menyalahkan, dengan tidak mengiyakan, Nurul Nadiah dia kata saya. Contoh. Yang lain, siapa yang masih lagi beranggapan, habis tu Ustaz, tak boleh ke mengadu dengan manusia langsung? Mahani Hagam, dia kata saya lah tu. Yang lain? Baik, saya jawab begini dah. Dengar kaedah saya nak kongsikan tu. Kaedah ni is very powerful. Terlalu power. Kalau tuan-tuan pernah belajar dalam program Nak Baiki Solat, satu program yang di mana metodnya saya kaitkan ilmu tauhid dengan solat, ilmu tauhid dengan kehidupan. Is satu benda yang terlalu best untuk kalau tuan-tuan dapat faham dan selami betul-betul benda ni tuan-tuan. Kaitannya mudah. Dengar dengan baik. Bila mana, dengar dah, bila mana tuan-tuan dalam satu level. Sekarang ni tuan-tuan kena tahu dulu. Okey, tulis kejap. Sebelum saya nak syarah benda ni, pertama sekali tuan-tuan kena tahu di mana level yang tuan-tuan berada. Tulis dulu. Sebelum kita nak betul-betul faham masalah tasawuf ni, tuan-tuan kena tahu dulu di mana level yang tuan-tuan berada. Contoh, aku berada pada level orang awam ke? Atau aku berada pada level orang khawas ke?
atau aku berada pada level khawasul khawas ke? Okey. Dulu ya, sekarang cuba baiki, serah kepada Allah. Ramlah tak apa. Hajah Ramlah ke? Hajah Ramlah ngah, tak apa, tak ada masalah. Sebenarnya saya tidak menyalahkan dan tidak mengiyakan. Saya nak bantu betul-betul agar dua-dua ilmu ni tuan-tuan pakai, tapi betul pada tekniknya, betul pada cara, betul pada masa. Okey. Poin yang pertama, tuan-tuan kena jelas dulu, jelas betul-betul, tanpa ada syak wasangka pada diri sendiri. Aku ni berada pada level yang mana? Itu soalannya. Aku ni berada pada level yang mana? Kalaulah tuan-tuan kata, Ustaz, saya ni mengakulah masih lagi orang awam. Saya ni masih lagi orang awam. Maka kalau dia declare, saya guna kalam declare lah. Kalau dia masih lagi declare diri dia orang awam, maka tuan-tuan, layaklah bagi orang awam mengadu kepada orang lain. Layak. Layak. Ada masalah mengadu dengan suami, ada masalah mengadu dengan mak. Layak bagi dia orang awam. Jelas ke jelas? Okey. Kalau tuan-tuan dah mula declare, Ustaz, saya seorang yang salik, tak ada masalah walaupun tuan-tuan belum capai level tu. Tetapi apa yang kita, impian ni tak salah tuan-tuan. Dan impian ni percuma. Dan impian berbeza dengan angan-angan. Berangan ni benda yang tak ada usaha. Impian ni satu level yang kita nak capai, waktu sama kita usaha. Okey. Bedanya, kalau tuan-tuan declare diri tuan-tuan, Ustaz, saya seorang yang salik. Apa makna salik? Dalam perjalanan nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tuan-tuan dah tahu level, di manakah level yang kalian berada. Maka level orang salik ni, begini. Level orang salik ni apa? Dia ini tidak boleh mengadu kepada orang lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata ni, sedangkan pengaduan kepada sesama manusia adalah menjadi petanda bahawa seorang itu tidak rela dalam menerima bahagian ketentuan daripada Allah. Kalau dia cerita dia ni dah level salik. Lepas tu dia cerita kepada orang awam, seolah-olah dia tak redha, dia tak rela dengan apa yang Tuhan tentukan bagi diri dia. Okey, di manakah jalan penyelesaian? Tuan-tuan, sebagai orang yang berjalan, saya yakin ujian tu pasti ada. Iman naik turun, naik turun. Sama juga maqam naik turun, naik turun, naik turun. Alah, buktinya tuan-tuan, ni jawab sekejap dekat ruangan komen. Ada ke tidak orang yang ada di degree, orang yang dah ada degree, kerja jual burger? Bermakna tindakan yang dia buat tak layak dengan sertifikat ataupun grade yang dia ada. Ada atau tidak? Jawab di ruangan komen. Mudah je kita muhasabah benda ni. Mudah sangat. Ada atau tidak PhD? PhD jual online. Saya pernah jumpa dulu waktu Ramadan tahun lepas. Saya order kambing perap. King's Cakotiau. Waktu tu PKP. Maka nak jual cakotiau tak boleh. Maka dia tukar ketika tu, dia jual kambing perap. Terima kasih Corakui. Dia jual kambing perap tuan-tuan. Dan antara yang jadi stokis dekat Shah Alam ni seorang doktor. Kerja tak ada, last kali jual kambing perap. Maknanya tengok, walaupun level dia begitu, tapi kadang-kadang satu masa dia turun sekejap sesuai dengan keadaan. Maknanya begini, sama juga bila kita belajar ilmu tasawuf, bukan semestinya tuan-tuan, sebaiknya betul kita sustain duduk pada level itu sebelum nak naik lagi. Tetapi kadang-kadang bila datang satu keadaan, oi tak tahan sangat ni, tak tahan sangat dah, rasa nak cerita ni, dah sebar dengan Allah dah banyak kali dah, mengadu dengan Allah tiap-tiap malam dah, tapi Allah rasa tak lepas. Ya Allah, aku nak turun sekejap martabat orang awam. Begitu kaedahnya. Ya Allah, aku nak turun sekejap martabat orang awam, nak carilah siapa-siapa nak aku bersembang, nak bagi pelepah saja. Maknanya Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bila dia dah duduk pada martabat orang awam, dia cerita masalah dengan orang yang hidup sesama manusia, adakah dia tak redha? Dia tak termasuk perbahasan ni.
Sebab ini perbahasan tasawuf. Jelas ke jelas? Saya nak tuan-tuan jelas berkenaan kaedah ini, agar tuan-tuan tak confuse dengan ilmu. Habis tu ustaz takkan tak boleh mengadu terus. Semua dengan Allah saja. Kita dengan Allah dah lah jauh. Maqam kita dengan Allah ni dah lah tak ada ke mana. Dan nak berasa Tuhan tu dekat jauh sekali. Ustaz senang lah. Oh, macam-macam orang kata. Dan macam mana ustaz kami nak pelepah? Tu saya kata. Pertama, tuan-tuan kena tahu dulu di mana level yang kalian berada. Kalau orang awam, buat cara orang awam. Kalau orang salik, kita buat cara orang salik. Tetapi, bila sampai satu keadaan, tak mampulah ustaz, saya dah tak boleh sangat ni. Tunggu sekejap. Ya Allah, aku nak jadi orang awam hari ni, ya Allah. Hari ni aku nak jadi orang awam sekejap. Nak cari mana-mana kawan kat Noraini ke, Aisyah ke, Hajah Ramlah ke, siapa ke. Dah, aku nak bersembang dengan dia orang, ya Allah, nak bersembang, nak pelepah je, nak pelepah. Lepas tu, dah turun di bawah, naik balik. Dah habis cerita, tak apalah ya Allah, aku redha. Besok tak cerita lagi. Adakah kalian jelas? Saya nak faham. Kalian betul-betul faham perjalanan ilmu tasawuf. Dia bukan menyalahi jalan syariat. Tidak. Dia menyempurnakan jalan syariat. Bedanya orang berada di bawah belum tentu boleh berada di atas. Tapi orang yang berada di atas, dia boleh turun bawah sekejap dan naik balik. Betul ke betul? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sambung. Adapun bersusah hati kerana memikirkan urusan dunia, misalnya khawatir tidak mendapat rezeki, atau takut tidak tercapai apa-apa yang diinginkan terhadap harta dan dunia, maka perasaan dan keyakinan tersebut dapat menjejaskan keimanan seseorang. Sama juga. Yang ni kalau kita berada pada level salik. Yang ni kena jelas betul-betul. Apa makna berada pada level yang salik? Kita dalam perjalanan tasawuf, belajar ilmu tasawuf, mendalami ilmu tasawuf. Lepas tu apa? Masih lagi risau masalah rezeki. Maka gunakan kaedah tadi. Bila part tuan-tuan rasa tak confident sekejap, ya Allah, aku nak turun sekejap martabat orang awam ni. Aku bukan tak yakin dengan rezeki ni, tapi kali ni mesyuarat aku nak marah sungguh-sungguh. Contoh, bukan tak redha, tapi waktu tu dia tahu martabat dia di mana. Dia tahu maqam dia di mana. Adakah kalian jelas ni? Sebagai contoh paling mudah lah. Rohaya, afwan, saya ni bukan ahli masalah mimpi dah. Minta maaf, saya boleh jawab ada buku-buku berkenaan mimpi, tapi saya ni bukan ahli berkenaan mimpi. Boleh tanya orang lain kot untuk tafsir mimpi. Afwan lah kot, saya tak boleh jawab. Wallahu a'lam. Baik, sambung. Kembali kepada masalah tadi. Bila kita duduk martabat tasawuf, martabat salik, kalau dia pagi-pagi susah hati, duk fikir rezeki, padahal benda Tuhan dah janjikan. Duk fikir marketing, duk fikir sale, duk fikir berniaga, duk fikir kedai tak ada orang datang, buka restoran tak ada orang datang. Bangun pagi-pagi duk fikir Allah. Walhal kita berada pada level salik, maka jaga. Itu perkara yang boleh menjejaskan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Ta'ala telah menjamin rezeki setiap makhluknya? Kan Tuhan kata, aku dah jamin rezeki kamu. Rezeki yang mana? Rezeki yang madmun, rezeki yang mamluk, rezeki yang matlub. Banyak jenis rezeki ni. Rezeki yang rezeki yang tidak disangka-sangka. Banyak jenis rezeki. Tuhan dah janji, Tuhan dah tulis pada azali. Habis tu ustaz, tak payah ikhtiar ke? Hei, ikhtiar tu bab syariat. Syariat tak boleh tinggal. Ini bab keyakinan. Ini pembersihan. Yang tu syariat tak boleh tinggal. Kalau hang kata dok yakin tapi waktu yang sama tidak syariat, tak ada ikhtiar, menafikan syariat. Apabila perasaan sebegini berterusan kekal, maka pada masa yang lama akan sampai ke tahap yang membahayakan, iaitu benci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana tidak redha terhadap apa yang ditentukan dan diputuskan ke atas dirinya. Akhir sekali tuan-tuan, kita benci kepada Allah. Dah, jaga-jaga. Sebab tu bangun pagi-pagi, jangan fikir urusan duniawi. Tak usah fikir dulu. Dah, Allah Ta'ala dah susun dah pada azali. Usaha wajib, ikhtiar wajib. Dan bahkan kita mulakan dengan betul-betul bermunajat, membesarkan Allah, meninggikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang paling penting bagi seorang hamba ialah berikhtiar dan berupaya sekuat kemampuan
Kemudian tawakal, menyerahkan sebarang keputusan dengan penuh redha, usaha betul-betul. Usaha betul-betul, buat betul-betul. Bila dah usaha, akhir sekali tawakal kepada Allah. Itu martabat kita. Dan pada masa yang sama, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, tulis hadis ni. Nabi bersabda, terima kasih Tuan Saleha, inna husna zanni billah minal ibadah. Tulis, bahawasa berbaik sangka kepada Allah Ta'ala itu satu ibadat. Bahawasa berbaik sangka kepada Allah Ta'ala itu satu ibadat. Baik sangka je, ibadat dah. Dah. Belum lagi tawakalnya kita, syukurnya kita. Baik sangka dah. Tak apalah setakat ni, ya Allah rezeki yang kau bagi. Besok aku ikhtiar lagi, usaha lagi. Habis. Baik. Itu perkara yang kedua. Dalam satu hadis yang lain, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu merawikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Ala u'allimukumul kalimat allati takallama biha Musa alaihi salam hina jawazal bahra ma'a bani Israel?" Faqulna, "Bala ya Rasulullah." Qulu, "Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaki wa antal musta'an wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim." Okey. Tuan-tuan fokus kejap. Bagus ni. Suatu hari Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dirawikan daripada Abdullah ibn Mas'ud. Nabi berkata, bayangkan Nabi bercakap depan kita ni, bayangkan. Nak tak? Bukan saya. Mahukah aku mengajarkan kepada kalian kalimah yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika menyeberangi laut bersama Bani Israel? Nabi tanya, nak tak? Dah? Aku ajar kamu, kata Nabi, doa Bani Israel. Maka kami menjawab, bala, mestilah nak ya Rasulullah. Mestilah nak, doa yang bagus kan? Maka Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah. Jom kita baca bersama-sama. Baik, kita baca bersama-sama. Ni doa yang Nabi ajar doa yang Nabi Musa baca ketika menyeberangi laut bersama Bani Israel. Allahumma, baca semua. Lakal hamdu wa ilaikal mushtaki wa antal musta'an wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca lagi sekali. 3 kali kita baca. Dapat ilmu baru kan? Allahumma, baca. Lakal hamdu wa ilaikal mushtaki wa antal musta'an wala hawla wala quwwata illa billah hil aliyyil azim. Okey, jom kita baca lagi sekali. Sekali lagi tuan-tuan, doa yang Nabi Musa ajar, yang Nabi Musa baca ketika menyeberangi laut bersama Bani Israel. Nabi Muhammad terus cerita balik doa ni. Jom. Tuan-tuan kalau tak baca sekarang, besok tak baca dah. Sampai kiamat tak baca. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sebab tu saya suka ketika live ada doa, kita belajar dan terus baca. Terus praktikal. Bismillahirrahmanirrahim. Baca semua. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaki wa antal musta'an wala hawla wala quwwata